Mereka berpesta di luar kota. Ketika mereka pergi keluar untuk menyambut pesta itu, maka Nabi Muhammad telah membinasakan patung-patung berhala mereka. Baginda tidak memusnahkan berhala yang besar. Bagaimanakah Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum yang sesat dan mengapa berhala yang besar tidak dimusnahkan? Salib Urfa pernah dijadikan ibu kota tentera salib selama 47 tahun. Malah, ia juga menjadi tempat tinggal bangsa Armenia sehingga tahun 1920. Banyak tinggalan sejarah Nabi Ibrahim AS di Salib Urfa diambil dari sumber kitab lama Yahudi dan Nasrani. Kita nak pergi ke tempat Nabi Ibrahim dibakar. Jadi laluan kita kedai-kedai ni. Kami menuju ke lokasi penting dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini apa? Terong. Terong yang ada di keringkan. Ini bu kabak. Kabak. Kurtulmuş ama. Evet, kabak. Dia macam terong dia kata. Terong tapi terong putih. Kami perlu melepasi laluan bazar yang berwarna-warni dengan deretan kedai pelbagai barangan. Sejarah Nabi Ibrahim AS dibakar kerana baginda memecahkan berhala atau tuhan-tuhan kaumnya ketika mereka keluar dari kota untuk berpesta. Hanya Nabi Ibrahim sahaja di dalam kota. Baginda tidak meraihkan pesta kaumnya. Pesta itu turut disertai pemimpin agung mereka, Raja Namrud. Seluruh penduduk Babylon keluar meraihkan pesta keagamaan itu. Dalam kitab-kitab sejarah menunjukkan bahawa mereka yang berada di Iraq ini ribuan tahun mereka beragama dengan agama Majus, menyembah api sebagai contohnya, menyembah benda-benda yang mengagumkan mereka seperti bintang, bulan dan planet-planet. Dan begitu juga mereka mengagung-agungkan orang-orang tertentu yang dianggap memberi pengaruh dan ada kesan dalam kehidupan mereka. Contohnya orang itu banyak bakti kepada mereka. Al-Quran merakamkan Nabi Ibrahim AS ada menyebut baginda akan berbuat sesuatu terhadap patung-patung serta berhala kaumnya ketika mereka meninggalkan kota. Kata-kata Nabi Ibrahim didengari sebahagian penghuni kota. Sebuah taman rekreasi di tengah Salib Urfa menjadi tumpuan pelancong tempatan dan luar negara. Dikatakan di situlah tapak Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud. Dikenali sebagai Golbasi Park, ia dibanjiri pengunjung beragama Islam, kaum Yahudi dan Nasrani. Pelbagai tinggalan sejarah Nabi Ibrahim terdapat di Golbasi Park, antaranya Gua Kelahiran Baginda dan Puncak Bukit di mana Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api oleh pengikut-pengikut setia Raja Namrud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
Sadaqallahul Azim. Imam masjid di Gua Kelahiran Nabi Ibrahim membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anbiya, kisah baginda dibakar oleh kaumnya. Jejak Rasul pernah membuat rakaman di Gua Sipak kira-kira 20 tahun yang lalu. Suasana hari ini amat berbeza. Lebih banyak prasarana disediakan untuk pengunjung dan persekitarannya lebih selesa. Malah tasik yang didakwa tapak pembakaran Nabi Ibrahim AS kelihatan lebih terjaga. Penduduk Babylon meninggalkan kota untuk satu perayaan. Apakah perayaan yang disambut mereka? Wallahu alam, dalam setengah kenyataan sejarah menunjukkan bahawa mereka menyambut hari raya yang dipanggil sebagai hari raya Nairuz ataupun agama Zradasht, iaitu agama yang menyembah bulan bintang ini. Maka mereka mengadakan pesta. Nabi Ibrahim AS telah mengatur strategi baginda. Perayaan tahunan itu memberi peluang melakukan sesuatu yang tidak terfikir oleh kaumnya sendiri. Baginda memecahkan patung-patung sembahan mereka. Tetapi baginda tidak memecahkan sebuah patung besar. Dalam surah Al-Anbiya sebagai contohnya, Allah menjelaskan apabila Nabi Ibrahim melakukan perkara tersebut, juzazan ila kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. La'allahum yarji'un. Mana merujuk kepada peristiwa ini, Nabi Ibrahim telah pun merobohkan, merosakkan, memecahkan, menghancurkan patung-patung berhala keseluruhannya. Kecuali yang besar itu digantung kapak di lehernya, digantungkan mungkin pemecah batu itu di lehernya. Maka mereka telah pun berjumpa dengan Ibrahim dan bertanya kepadanya, man fa'ala haza? Siapa yang buat begini wahai Ibrahim? Maka Nabi menjawab, ini yang besar ni. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah kepadanya. Kan dia satu saja yang tidak musnah. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka berkata, akhirnya mereka pun duduk termanggu terfikir. Tentulah orang yang waras akan, bila diberi soalan seperti itu, soalan cepu mas lah namanya, kamu lihat patung ni satu tak rosak, cubalah tanya kepadanya. Mana tahu dia ada jawapan. Faraja'u ila anfusihim. Mereka pun kembali berfikir, duduk termenung. Nabi Ibrahim pernah menguji penyembah bintang, bulan dan matahari. Baginda bertanya, mengapa Tuhan mereka hanya muncul pada waktu tertentu dan hilang pada waktu yang lain? Kali ini, baginda menguji penyembah berhala pula. Kenapa tidak bertanya pada berhala yang besar? Kebenaran jelas di depan mata. Patung yang disembah tidak punya kuasa. Namun keegoan menafikan kewarasan mereka. Perbuatan Nabi Ibrahim AS diadukan kepada sang raja. Lalu, Namrud mengeluarkan arahan membuat unggun api terbesar untuk menghumban Nabi Ibrahim AS ke dalamnya. Tasik itu didakwa dapat membakar Nabi Ibrahim AS. Dalam penjelasan dari para ulama menyatakan bahawa tinggi api ini begitu besar, tak boleh nak dibayangkan kerana ia telah dinyalakan dalam masa berminggu-minggu. Dan diperintahkan, kata para ulama dalam kisah-kisah Israeliat, contohnya tafsir Tabari, bahawa dikumpulkan semua orang wajib membawa kayu api sekurang-kurangnya di tangan kanan dan tangan kiri. Setiap penghuni kota merasakan tanggungjawab membakar Nabi Ibrahim satu kewajipan. Mereka mesti membela Tuhan-Tuhan yang telah dipecahkan. Timbunan kayu api memenuhi kawasan pembakaran. Jadi cuba bayangkan, kalau satu umat, satu negara, satu tempat yang besar, rakyatnya beribu-ribu, datang setiap orang bawa kayu api, setiap seorang sekurang-kurangnya 2 batang, tangan kanan, tangan kiri. Maka cukuplah untuk kita bayangkan begitu jahat sekali konspirasi dan begitu kebejatan yang amat sangat yang ada pada umat tersebut.
Tatkala api dinyalakan, ia menjulang tinggi. Kepanasannya mencairkan setiap objek berhampiran. Raja Namrud tersenyum puas. Seluruh rakyat Namrud telah berhimpun dan membawa kayu api. Belum pernah mereka saksikan dalam sejarah api marak begitu tinggi sehingga dikatakan kalau ada burung yang melintas pasti akan mati. Dan tentu mereka menyangka Nabi Ibrahim AS akan hangus, musnah dan terbakar oleh api yang maraknya menggila. Kini timbul pula masalah lain. Bahang api terlalu panas hingga tentera Namrud tidak boleh hampir bagi mencampakkan Nabi Ibrahim. Mereka terpaksa memikirkan cara untuk menghumban baginda dari jauh. Raja Namrud bertindak pantas, mengerah tenteranya mencipta alat pelontar yang diguna ketika berperang. Alat itu diletak di puncak bukit, jauh dari bahang api yang sedang marak membakar. Akhirnya, tanpa rasa belas ihsan, Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api yang menjulang tinggi dan panas membahang. Lalu Allah memerintahkan api itu menjadi sejuk dan sejahtera buat kekasihnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Maha suci Allah, api itu tidak dipadamkan walaupun Allah boleh memerintahkannya padam serta-merta. Ada riwayat mengatakan api itu menyala selama 30 hari. Ada yang mengatakan hingga 100 hari. Yang pasti, Nabi Ibrahim hidup selesa hingga api itu padam sepenuhnya. Raja Namrud serta pengikutnya terkesima. Tasik Halilur Rahman didakwa tapak pembakaran baginda. It is said that it is holy. For people, they are holy. Kayu api yang membakar Nabi Ibrahim dikatakan bertukar menjadi ikan dan dianggap suci. It is said they are holy and it is forbidden to eat them. Why? Because for them, they say the fire turned itself to water and the wood into fish. For that reason, for them it is holy. Benarkah tapak pembakaran Nabi Ibrahim bertukar menjadi tasik? Sementara kayu apinya pula berubah menjadi ikan, malah dianggap suci dan tidak boleh dimakan. Tiada ayat Al-Quran ataupun hadis sahih yang menyokong pandangan itu. Kemungkinan ia diambil dari kitab lama kaum Yahudi dan Nasrani. Kisah Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api terkandung dalam Al-Quran. Namun tiada sumber sahih menyokong tinggalan baginda di Gulbah Sipak. Terdapat kisah-kisah legenda dikaitkan dengan tinggalan di situ. Pengiring kami menunjukkan satu lagi kisah legenda di Gulbah Sipak. Sebuah tasik lain bersebelahan tasik utama dikaitkan dengan kisah seorang wanita bernama Zalika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay, we want to know the history of this lake. Yes, there are two lakes. The one is Halur Rahman Lake and this is Ain Zalkha Lake. Zaliha, half of the people in Urfa, ladies' name are Zaliha because of this lake. Tiada wanita bernama Zalika yang dicatatkan dalam kitab-kitab sejarah Islam pada zaman Nabi Ibrahim. Hanya Siti Sarah, isteri baginda, ada dinyatakan sebelum Nabi Ibrahim berhijrah dari tempat kelahirannya.
The history of it is when Prophet Abraham was thrown into the fire, a lady who trusted in Prophet Abraham left herself also into the fire, and there it became a lake. Itu kepercayaan penduduk tempatan. Hakikatnya, hanya Siti Sarah seorang saja wanita yang beriman ketika itu sebelum Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Pengiring kami juga menjelaskan keraguan tentang dua batang tiang dikatakan sebagai alat melontar Nabi Ibrahim. Tiang itu adalah sebahagian dari tinggalan istana lama dikenali sebagai Istana Sani Urfa. Kami mendaki ke istana itu untuk mendapat kepastian. Kita dah sampai dekat kastel ni, tapi malangnya kastel ni tutup dah beberapa bulan dah tutup, sebabnya dia tengah renovation, dia tengah baik pulih. Istana Sani Urfa antara lokasi kegemaran pengunjung di Golbasi Park. Ia menawarkan panorama Sani Urfa dari puncaknya. Kami meminta penjelasan adakah dua tiang itu diguna sebagai pelontar Nabi Ibrahim ke dalam api. Beliau menjelaskan. Okay, it is believed, if you ask the people in Urfa, they will all say the Prophet Ibrahim has been thrown between the two columns. But it is impossible because Prophet Ibrahim has lived about 4,000 years before, but the column has been built and also the castle has been built 2,000 years before. Prophet Ibrahim was thrown in that region, but not between the column. Not this specific place. Yeah. And Old Testament talks about Ur, which is about south of Iraq. But now the Jews say Ur is also this area. Also in the Old Testament, this region is maybe right, but not the castle. Ur adalah nama lama Sani Urfa. Kesimpulannya, tinggalan Nabi Ibrahim di Golbasi Park bersumberkan kitab lama Yahudi dan Nasrani. Mereka pernah mendiami lembah Mesopotamia dan mereka mengakui Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Betapa mulia Rasul-Rasul pilihan Allah di badai ujian diterpa rintangan. Jejak Rasul walau jauh, jalannya membawa ke syurga. Jejak Rasul